Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan bin Bahrum. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tampin di atas soalan yang dikemukakan. Kementerian melalui Dana Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia DPKPT sentiasa menyokong dan menggalakkan penyelidikan asas yang berkualiti dalam bidang-bidang berkepentingan untuk negara, meliputi penyelidikan yang berkaitan penyakit berjangkit termasuk COVID-19 dan juga pembangunan vaksin secara amnya. Kajian di bawah dana ini bersifat fundamental dan bertujuan menggalakkan penerokaan idea, konsep atau teori baru ke arah penjanaan ilmu baru beracukan Malaysia. Dalam hal ini, untuk tahun 2020 saja, JPT telah meluluskan 32 projek penyelidikan di bawah DPKPT yang berkaitan dengan COVID-19, merangkumi kajian fundamental, pembangunan prototipe dan juga kajian polisi. Manakala pada tahun 2021, sebanyak 60 buah projek penyelidikan berimpak tinggi di bawah skim grant penyelidikan fundamental telah diluluskan merentasi pelbagai jenis bidang penyelidikan. Kesemua projek tersebut adalah berstatus aktif dan masih dalam fasa penyelidikan. Selain daripada itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi di bawah dana The Musti Combating COVID-19 Fund telah bekerjasama dengan KPT melalui Universiti Putra Malaysia untuk menjalankan penyelidikan pembangunan vaksin COVID-19 dengan menggunakan Newcastle Disease Virus bagi tempoh 1 Mac 2021 sehingga 31 Ogos 2022. Penyelidikan ini diketuai oleh Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah Yusof daripada UPM dengan grant penyelidikan berjumlah ringgit Malaysia 2.6 juta. Pada masa yang sama juga, kerjasama bagi pembangunan vaksin virus ternyah aktif COVID-19 antara Institut Penyelidikan Perubatan UPM dan Pusat Penyelidikan Veterina turut dijalankan secara aktif dan diketuai oleh Profesor Datuk Heir Bejo daripada UPM. Terdapat juga kajian-kajian lain di bawah dana penyelidikan fundamental KPT berkaitan pembangunan vaksin yang telah berjaya dan memberikan impak positif kepada komuniti dan negara, seperti projek bertajuk Enhancing the Fundamentals for Effective Control of Tuberculosis, dan kajian ini telah mendapat pengiktirafan antarabangsa di Global TB Vaccine Pipeline, dan kolaborasi bersama KKM dan badan antarabangsa ini bakal meningkatkan ketersediaan Malaysia dalam penjanaan tenaga pakar untuk pembangunan industri pembuatan vaksin di dalam negara. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dengan jawapan yang diberikan, dan alhamdulillah banyak penyelidikan yang dilakukan dan tahniah kepada para pakar yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengikut bidang yang diperlukan. Soalan tambahan saya ialah apakah kementerian mempunyai maklumat yang terperinci berkaitan dengan kepakaran warga negara yang bekerja di luar negara dari aspek yang dibangkitkan, dan apakah ada hasrat kerajaan untuk memanggil para pakar ini kembali ke negara ini, dan apakah inisiatif yang akan diberikan kepada mereka? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih saya ucapkan di atas soalan tambahan Yang Berhormat daripada Tampin tadi, dan saya nak maklumkan bahawa setakat ini Yang Berhormat, saya tak ada maklumat jumlah pakar Malaysia yang berada di luar negara yang boleh kita bawa balik setakat ini. Kalau sekiranya kita mempunyai makluman, saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat secara bertulis. Tapi walau bagaimanapun, kerajaan memang sentiasa menyambut baik usaha untuk membawa pulang pakar-pakar. Termasuk yang saya nak bagi contoh, ada satu pakar di luar negara yang telah kembali ke dalam negara. Sebagai contohnya, Profesor Datin Paduka Dr. Teo Soh Huang. Beliau ni merupakan
pemenang Anugerah Royal Society Dorothy Hodgkin Research Fellowship tahun 1998 dan dia teruskan kajian dia di dalam bidang penyelidikan di Cambridge University dan kemudian beliau kembali, Datin Paduka telah kembali ke Malaysia tahun 2001 dan Datin Paduka adalah ejang profesor di UM dan sekarang mengetuai Makmal Penyelidikan Kanser Malaysia. Jadinya saya nak maklumkan juga yang kementerian usaha berterusan di peringkat kementerian dalam bangunkan pakar ini terus kita laksanakan termasuk melalui penawaran tajaan kepada pensyarah universiti awam untuk melanjutkan pelajaran mereka ke luar negara dan kemudian kembali ke dalam negara dengan harapan mereka dapat menjadi mentor kepada pensyarah lain. Terima kasih Yang Berhormat.